Assalamualaikum warahmatullahi. Surat lapang, muka surat lapang. Bagi ke-10 daripada atas, muka surat lapang. Rukun yang keempat dan keempatnya Fatihah tu kita baca dah sikit, kita sambung malam ni. Baris ke sebelah, baris ke sebelah, sambungan daripada baris habis hujung baris ke 10, baris ke sebelah dan bismillah. Qala al-muallif alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi amin. Kata pengarang, dan bismillah itu satu ayat daripadanya wajib memeliharakan segala hurufnya dan tasdidnya dan tertibnya dan mualak antara kalimahnya. Kita baca dah tapi kita dah hurah hak ni. Habis itu siapa orang yang masbuk tu. Tapi Fatihah waktu sedikit kita hurah panjang lebar lah. Baik. Kata pengarang, dan bismillah itu satu ayat daripadanya, daripada Fatihah. Wajib memelihara akan segala hurufnya, huruf Fatihah. Semua sekali start daripada bismillah. Dan tasdidnya, mana-mana tasdid daripada bismillah siapa dhalin tu, mana-mana ada tasdid atau kita panggil ni sabdu, kena jaga belaka tasdidnya, tasdid dalam Fatihah. Dan tertibnya, tertib ayat-ayat dalam Fatihah. Tertib ayat-ayat dalam Fatihah. Dulu-dulu kediang-kediang, boleh baca dulu tak kediang. Dan mualak antara kalimahnya, mualak antara kalimahnya, maksudnya jangan berhenti, bukan setakat kalimah bahkan ayat, bukan setakat kalimah bahkan ayatnya. Baik. Bismillah kita pun sebut dah dulu salah satu daripada ayat Fatihah. Ayat yang pertama bagi Fatihah adalah bismillah, bersalahan dengan jumhur ulama. Bismillah bukan ayat daripada Fatihah itu sendiri. Sunat baca di sisi jumhur ulama, wajib baca di sisi mazhab Syafi'i. Dak baca dak sah semayang kerana ia adalah ayat pertama daripada Fatihah. Daripadanya tu Fatihah. Ini memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja, walaupun maknanya jumhur ulama kata bukan ayat. Hadis daripada Ummu Salamah mengatakan bahawa bismillahirrahmanirrahim, Nabi sebut anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fatihatal kitabi fa qara'a bismillahirrahmanirrahim wa 'addaha ayatan. Artinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihatul Kitab, merujuk kepada Fatihah. Kemudian fa qara'a bismillahirrahmanirrahim, lalu Nabi baca bismillahirrahmanirrahim di awal ayat, awal surah. Wa 'addaha ayah, dan Nabi kira itu satu daripada ayat, satu daripada ayat Fatihah, menunjukkan ia adalah ayat daripada Fatihah. Jadi kira 7. Hak sepakat ulama 7 ayat. Dalam Quran sebut sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang merujuk kepada ayat Fatihah.
Jadi bila 7 mesti kira tu cukup 7. Bila kira 7, maka ayat yang ke-7 sebagaimana kita huraikan dulu ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ke-7 panjang sikit. Cuma panjang tu bergantung kepada kita pula masing-masing dia ukur qada masing-masing tu mampu nafas lagu mana. Maka siapa-siapa yang mempunyai menafas panjang, afdal dia baca straight. Baca straight selalu. Tak payah wakah tengah-tengah. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ambil nafas molek sepanjang mula-mula tu insya-Allah dang tapi ada setengah orang tak dang. Ada dang kok. Buat pilihan kedua waqafkan di siratal ladzina an'amta 'alaihim, waqaf situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ia tetap jadi 7 ayat walaupun kita wakaf situ. Kerana itu pegangan kita mazhab Syafi'i. Jadi bilangannya sama je, 7 ayat juga walaupun kita wakaf situ. Ada setengah orang yang ajar kata tak boleh wakaf situ. Pasal jadi 8 ayat. Tak ada sebab gitu. Tempat wakaf ni tengah ayat yang panjang pun ada tempat wakaf biasa je. Tengok tanda rojing. Wakaf jaiz, rojing tanda jing kecil atas. Tanda wakaf jaiz, maksud dia harus berhenti, harus sambung. Huruf sok lanya wasal aula, menyambung lebih baik. Qaf lam ya tak ada titik bawah, itu tulis cek atas. Waqaf aula, berhenti lebih baik. Afdal berhenti. Wasal aula, afdal teruskan baca. Jadi ayat tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim atas tu apa? Ya beza di sisi mazhab Syafi'i, di situ adalah wasal aula, terus lebih baik. Apa tak? Di sisi hak jumhur tadi, oleh kerana hak tu ayat ke-6 alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ke-7. Jadi situ waqaf tam, sempurna situ. Bila sempurna situ tanda maksud dia letak tanda situ tu ayat ke-6. Lepas tu ayat ke-7 ghairil maghdubi, start ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Situ ada dari segi ada guru tajwid terkenal orang Arab mengajar tajwid. Jadi bila dia ajar tu dia kata tak boleh berhenti situ. Tu di sisi ilmu tajwid, dan ilmu tajwid dia ajar tu di sisi hak mazhab dia, bukan mazhab kita. Mazhab satu hal, mazhab qiraah satu hal. Lagilah. Jadi kalau kita cakap ni mazhab Syafi'i, maka situ tu satu ayat walaupun panjang dan nafas sekalipun tetap secara umum hukumnya afdal straight. Satu ayat tu siapa-siapa pendek harus berhenti, pendek nafas harus berhenti situ. Dulu kita bincang banyak lebar dari segi sebutan makhraj huruf, sifat huruf, tukar mana, tukar makna, lahan khafi, lahan jali, tukar makna. Jadi batas semayang tak tukar makna, dimaaf pada syarak semayang tak batal. Kena tengok belaka, kena perhalusi sebutan kita, memelihara huruf-huruf di dalam Fatihah tersebut dulu kan. Berapa ada huruf? 141 huruf di dalam Fatihah. Ni nak kena jaga belaka. Bukan mustahak bilang, bukan mustahak tahu jumlah, tapi mustahak jaga. Bila tasdik ni jangan hilang. Kita ulang balik. Kalau hak tasdik jangan hilang, batal sembahyang. Kalau hak dak tasdik, terbaca tasdik,
dak batal sembahyang. Tak ada tasdik, gila letak tasdik. Salah tak? Salah. Tajwid salah. Batal tak sembahyang? Tidak batal sembahyang. Tapi hak tasdik, buang tasdik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal sembahyang. Tak boleh buang. Tak. Mana-mana hak ada tasdik dalam Fatihah, tak boleh buang. Buang batal sembahyang. Kalau dengan tahu makna dan sengaja, ada tempat berubah makna yang menunjukkan syirik, murtad kita, wal iyadu billah. Jadi iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada cahaya matahari kami minta tolong. Syirik, murtad, wal iyadu billah. Kalau sengaja tahu dah makna gitu, tebang juga. Wal iyadu billah, jadi kafir situ murtad itu. Orang Melayu mana tahu? Dah tahu. Dosa juga dah tahu pun walau dak murtad. Pasal apa dak ngaji? Dosa kerana jahilnya. Bab semayang ni mesti dengan ilmu. Siapa semayang tak ada ilmu, Tuhan tak terima. Tidak sah dan tidak diterima, mesti dengan ilmu. Sebab tu penting fardu ain. Lain-lain tu lebih pada fardu ain tu tidak jadi wajib atas ain dah. Fardu kifayah. Kifayah fardu bukan atas setiap orang mukallaf. Seorang ada ilmu tu, orang lain lepas tak apa. Orang hok nak mengajar, bahagian dia kena ada ilmu fardu kifayah, tak apa. Lebih-lebih lagi ilmu hok lebih pada fardu kifayah. Dak fardu kifayah pun sunat. Selesai lu hok fardu kifayah. Fardu ain. Fardu ain. Baca Fatihah fardu ain. Suti Quran 30 juzuk, 114 surah, 6236 ayat. Hak wajib kita secara ain, hak nisa secara ain, fardu ainnya Fatihah. Wajib tahu baca betul. Orang lain tak wajib baca ke? Dia bila dia kait dengan taklifan ke atas kita sebagai ain, waktu wajib fardu ain. Dah bacaan dalam Quran Fatihah. Fatihah se. Kalau dalam semayang takbiratul ihram jatuh Allahu akbar. Rukun qauli. Lepas tu Fatihah. Lepas tu tahiyat. Lepas tu salam. Tu hak wajib. Dah lain tu mana ayat Quran satu je. Al-Fatihah ayat Quran. Jadi surah tu wajib fardu ain. Tapi komang jadi orang Islam dak mengaji tamat Qurannya. Walaupun tidak fardu ain belaka. Baik. Nah, bismillah itu satu ayat daripadanya. Wajib memeliharakan segala hurufnya. Huruf kita sebut tu segala huruf 141 huruf daripada Fatihah kena jaga belaka. Dan tasdiknya, sabdu-sabdu tu habis jaga belaka. Berapa sabdu kalau kita baca daripada awal? Bismillahirrahmanirrahim. Situ dah. Sabdu kat mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Batal. Kena sabdu jaga situ. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillahi lillahi. Tak boleh baca lillah. Tak ada sabdu. Rabbi. Tak. Rabbi. Baca salah, batal. Ada kok orang kita Melayu ni, ada saya temu 2 orang masih universiti sekali, hak duduk tak jauh pada kampung sekali, nama Rabbi tu. Kalau kita panggil dia Rabbi, Tuhan aku, dah pasal wajib tukar nama orang gitu. Melainkan dia kata bukan sebut Rabbi ni, nama saya Rabai. Kalau Rabai kok padri orang alim tu, Tok Imam Tok Imam Yahudi Rabai. Tak pasal. Tak betul kau. Rabbi Tuhan aku. Tak boleh. Boleh mak ayah iwi nama Rabbi. Jangan. Tak tahu pasal apalah. Mungkin dia tengok dalam Quran sebut Rabbi sedap kan tulis. Dalam Quran ni ada kalimah-kalimah sedap sebut pun makna tak guna ada kau. Kita tebang iwi nama no.
Orang beri nama macam-macam. Kita tengok kalimah agak beri nama. Kadang fi'il amal. Beri nama anak dia ihdina. Ihdina comel nama ihdina. Dia panggil anak dia ihdina. Tunjukkanlah kami. Kawan saya seorang tu masa kawan masa bergaul takbir. Anak dia beri nama anak sulung. Beri nama Alaina. Alaina maksud dia ke atas kami. Kalau ayat sempurna biasanya ala ni alaina, alaikum, ala tu maksud dia wajib. Ke atas kami beri nama anak pun tolong kau tanya sepatah. Tanya ustaz ke. Kita pakai tok je. Itu kan beri sedap ni, bunyi agak ni sedap. Tapi kita kena tahu makna. Ada seorang tu hajar far'ain. Batu dua cabang. Batu bercabang far'ain. Batu cabang. Kita nak tafsir mana batu cabang. Sudah. Nama ni jaga Jadi kalimah begitu juga kena jaga. Bila dia rukun qauli kena sebut betul. Alhamdulillahi Rabbi. Situ itu sebut tasdik dia. Rabbil alamin. Rabbi. Segi alhamdu tu kena sebut ha molek lah habdah. Jangan alhamdu. Alhamdu ni lari makna lalu. Antara makna dia mati. Banyak lagi makna lain. Terhapus. Macam banyak. Alhamdu. Kalimah harap ni kaya. Bila kaya, satu kalimah boleh beri banyak makna. Jadi alhamdu dengan ha bedah, jangan awak ha dak bedah. Hasipu. Alhamdu, jangan. Tak. Biar sebut tu ha bedah. Ha bedah duduk ha. Alhamdu. Rabbil alamin. Kat mana kita sedek? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bulang balik Ar-Rahman Ar-Rahim. Tasdik tu. Tahu? Atas ra. Dua-dua ra, Rahman Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Jangan. Batas mayang. Maliki yaumiddin. Atas dal. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah belakang. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ad-din. Alif lam syamsiyah belakang. Jangan timbul lang tu pergi baca jelas, jangan. Itu qamariyah. Ad-din ada tasdik situ. Maliki yaumiddin. Jangan. No. Batas mayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa kita dengar kat sini orang biasa tinggal tasdik. Iyyaka dibaca jangan. Ini batas mayang. Dan maknanya jelek, makna yang buruk kerana membawa kepada kesyirikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas di situ tasdik lagi. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak ada situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apa kita? Waladdallin. Dua tepat situ. Ad-dallin. Dua tepat tasdik. Lazim kalimi mutaqqal. Jadi situ tak boleh dak baca tasdik. Semua itu dimaksudkan oleh pengarang ni. Jadi peliharalah tasdiknya, tasdik dalam Fatihah. Jangan tinggal sikit. Dah tertibnya ayat dulu-dulu kediang-kediang. Jangan awak salah baca, kita dah ulang. Ada sekali dulu, banyak tahun dulu, Tok Imam di KL, Masjid Negara ke mana tak ingat. Dia tinggal ayat, tinggal terus. Kalau dia perasan, dia kena ulang balik ayat tu. Ayat tinggal, kemudian dituruti dengan ayat selepasnya. Nah, contohlah, contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah dah. Tu bismillah tu ayat pertama. Maliki Yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia perasan, kalau tu imam tu perasan kena sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kena ulang balik ayat waktu. Kita sebut dah dulu kan, kalau ayat yang setelah sempurna dibaca, maka kita ulang sekali lagi. Jadi ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, batas sembahyang kerana tambah rukun qauli. Tak boleh. Tahu? Tapi oleh kerana hok ni dia pergi baca, dia tinggal dah ayat. Bila dia tinggal ayat, dia kena ulang ayat disebabkan tertibnya. Jangan dia pergi baca, dia tak berulang hok tu sebab takut jadi batal kerana mengulang, jadi menambah rukun qauli. Tak boleh. Jadi kena ulang juga sebab bila dah tinggal ayat itu siratal ladzina an'amta 'alaihim dak baca. Ghairil maghdubi 'alaihim contohlah situ siratal ladzina an'amta 'alaihim dak baca. Kalau ghairil maghdubi 'alaihim kena baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pasal kena ikut tertib ayat. Jangan awak tinggal gitu. Batal. Kalau sedar lepas daripada rakaat pertama sekali kau ismayah je. Makmum seorang habuk tidak tegur. Sama ada sengaja takut jahil atau koyak. Tak sedar pun. Tok imam salat tinggal. Dia bila dia sedar dia kena tambah rakaat. Jadi rakaat itu kira terbatal. Semayang tak batal. Rakaat itu terbatal kerana tidak sempurnanya rukun qauli Fatihah. Jadi sebelum daripada salam rakaat tambah selagi. Jadi tak boleh buat rakaat terakhir dia itu menjadi rakaat terakhir. Kalau isyak rakaat keempat dia baru rakaat ketiga kerana terbatas satu, padanya tidak cukup rukun qauli Fatihah. Kena sempurna. Walau dhallin. Orang ikut amin habis belaka dah. Rakaat keempat. Lepas tu hak koya tadi tak sedar tu imam tu dia tinggal. Tu imam bakit balik. Rakaat kelima dia pening. Nak lawak lagu mana ni? Batu semayang ni kena khusyuk. Khusyuk sekurang-kurang makna khusyuk pada orang. Awak sedar tu imam baca benda, kita baca benda. Tu khusyuk. Baru tahu. Tak sedar. Kalau hak sedar, jadi tu imam tambah yang kelima, dia kena ikut lah. Rakaat kelima. Makmum baca Fatihah molek dah, tu imam baca Fatihah dak betul. Kena ikut. Patutnya tegurlah. Sepatutnya tegur. Tegur dengan membetulkan ayat yang tertinggal itu. Baca salah kena tegur. Sebab tu orang duduk belakang tu imam, orang kena ada ilmu. Tak. Jadi tadi kalau kata makmum yang menyedari, dia tak tahu menyedari kesalahan tu imam. Tu imam tu sedar, dia pun tambah rakaat. Kerana Fatihahnya dia hukumkan atas dirinya tidak sah kerana tak sempurna ayat. Jadi makmum pula baca Fatihah comel dah. Fatihah makmum comel. Ikut tu imam ikut. Lepas tu makmum husnuzan tu imam tu dah ingatlah tunggu tu imam ganti ke warna gitu gini. Kecuali yang mufaraqah. Mufaraqah maka dia buat sendiri, tambah perabi. Jadi hak tak mufaraqah lagu mana dia nak buat? Isdah. Dia berasa rakaat dia cukup dah. Dia duduk rakaat terakhir. Duduk rakaat terakhir ni diterangkan kita. Jadi duduk rakaat terakhir menunggu tu imam menghabisi rakaat terakhir dia yang dia tambah kerana batal satu rakaat kerana tidak sahnya rukun qauli Fatihah dia. Jadi wisalang sekali dengan tu imam bermakna dia terus semayang berimam jemaah itu sehinggalah akhir salam tu imam. Hak mufaraqah selamat dengan mufaraqahnya. Ijtihad atas diri kita masa tu. Kita makmum ni, mana baca tak betul. Sepatutnya hak sedar tu dia kena tegur lah. Katakanlah dia tegur. Tu imam tak perasan. Dia mufaraqah sebab dia sedar. Hak tak sedar masalahnya. Hak tak sedar tadi. Jadi bila tak sedar, dia husnuzan tu ada sesuatu untuk imam tu. Dia duduk tunggu. Duduk. Biasa orang suuzan dah. Tu imam menatang apa semayang 5 rakaat baik aku mufaraqah.
Tak. Jadi bila husnuzan dia kena duduk menunggu. Duduk tu menunggu dekat tahiyat akhir itulah. Nak pergi salang. Ketika itu jangan duduk saja, bolehlah nak baca doa sebelum salang kan. Baca doa sepanjang-panjang, tunggu tu imam dalam bahasa Arab. Baik. Dan muala antara kalimahnya, muala antara kalimahnya. Muala antara kalimah ni nak kira mana pertama kalimah. Dulu kediang-kediang kalimah tu lah. Ni tak ada masalah mana. Ayat tidak sebut dah ni, tapi ada ayat. Muala antara ayat, maksud dia bila kita baca satu ayat jangan berhenti lama. Kita memang kena berhenti gitu kerana habis ayat. Habis ayat ni kita tarik nafas je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik nafas. Tak putus muala. Kerana nak start dengan ayat baru. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tak putuslah muala. Ni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ingat ke benda apa, tak tahu bini suruh beli gula ke benda apa. Ar-Rahmanir Rahim. Lama tu kira ke mana? Pada huruf putus muala. Pada huruf, pada kebiasaan makmum perasan pelekang tak imam apa. Tu tak boleh. Ada setengah dia mari sebab benda apa. Jadi nak start balik. Jangan terlalu lama pada huruf. Jadi sekejap tak apa. Jangan terlalu lama. Terlalu lama tu jadi putus muala. Ayat pun tak boleh putus muala. Bila putus muala dikira terbatal Fatihah itu. Membaca semula. Jangan putus muala itu. Antara kalimahnya sini kalimah termasuk masuk dia sini waktunya kalimah dan juga ayatnya. Masuk juga ayat. Baik, seterusnya masuk rukun yang kelima. Dan kelimanya rokok. Rokok pula. Rokok ada syarat sah rokok. Dan sekurang-kurangnya tunduk sekira-kira sampai dua tangannya akan dua lututnya. Dengan tamak ni yang menceraikan antara anggotanya dan tunduknya. Jangan dikosak yang lain daripada rokok. Dan yang akmalnya disamakan belakangnya dan tengkoknya. Dan mendirikan dua lututnya dan pegangkan keduanya dengan dua tapak tangannya dan menceraikan segala anak jarinya ke kiblat. Ni kesempurnaan rokok disebut dalam ni. Rukun rokok, syarat-syarat sahnya disebut bawah tu. Ada hak syarat sah rukun rokok, ada hak kesempurnaan, maksudnya hak sunat dibuat dalam rokok. Rokok kenapa? Lepas Fatihah turun rokok. Hak dia mendapat hak sekurang rokok dan sekurangnya tunduk sekira-kira sampai dua tangan akan dua lutut. Tangan sapan lutut. Tangan sapan lutut ni sebenarnya belakang kita tak betul lagi. Tapi tangan sapan lutut. Menunjuk Kalau saya buat gini saja, mana belakang tak somek, tapi sapan. Sapan lutut. Soft. Tapi tak sempurna soft. Kemudian dia sekut situ tu. Hak sini juga akmal. Hak akmal tangan letak sampai lutut, jari-jari dipisahkan. Jari-jari beri tafrijul asabi'. Tafrijul asabi' yang awak ni. Dan pada lutut. Belakang ni betulkan tentang belakang. Kepada tengok tempat sujud, jangan tengok punggung tu imam. Jangan tengok kita tengok straight. Belakang ni straight ke belakang. Pada tu straight ke belakang.
tidak sempurna. Itu rokok yang sempurna. Dua tapak tangan, genggam lutut. Dengan tamak ninah. Tamak ninah itu sebut dah kan dulu. Jadi tamak ninah sekurang-kurang kita nampak perceraian atau perpisahan antara rukun sebelumnya dan rukun rokok. Tak boleh bengkok lutut dia. Bengkok tangan ke lutut? Oh, you buat bengkok lutut. Lutut ayah bengkok lutut straight. Kaki, maknanya kaki lah. Jangan bengkok lutut. Kecuali orang sakit. Orang sakit tak apa lah bengkok lutut. Kena straight lutut. Tak boleh bengkok. Orang bengkok ni orang sakit lutut. Tak apa. Jadi orang hok sakit, contoh sakit pinggang, tak boleh nak turun habis. Buat sekadar yang kemampuan. Maka dia, kalau dia boleh setuh lutut, kena setuh lutut. Orang boleh hok setuh lutut dan kadang berbekok, orang semayang atas kursi. Semayang atas kursi, bila dia tak boleh menyempurnakan rukun berdiri, baru boleh. Kena ingat deh, kalau orang hok tak boleh berdiri sekalipun, qiyam tu dia tak boleh. Dia Allahu Akbar duduk atas kursi. Tahu? Dia tak boleh diri sahaja, tapi dia boleh rokok contohnya. Bila nak rokok, dia tak boleh rokok atas kursi. Dia kena bangun. Ingat kalau orang hok mayat atas kursi sebab dia sakit, boleh atas kursi dia duduk. Bila dia nak rokok, dia tu kalau dia teras seorang dia boleh rokok. Bila dia nak rokok, dia kena bangun untuk rokok. Kecuali tak boleh, baru dia rokok dalam keadaan duduk atas kursi. Sakit kerana sentuh atau sakit kerana tak boleh duduk, tak boleh diri setegak? Setuh kepala lutut boleh. Setuh kepala lutut boleh tak tangan? Duduk atas kursi. Boleh tak setuh kepala lutut? Kalau boleh setuh kepala lutut, setuh. Kalau tak boleh setuh, jangan setuh. Dia ikut kemampuan. Jadi hak asal dalam keadaan sihat, setuh. Maksudnya tunduk sekira-kira. Sekira-kira dua tangan sapa. Ni maksud dia anggaran tangan bila buat gitu sapa. Ia tak setuh, tak ada masalah. Kemudiannya kata sakit lutut. Sakit lutut duduk atas kursi. Tak timbul lah. Sakit lutut duduk atas kursi. Jadi tak boleh kiang duduk. Nak rokok, rokoklah duduk atas kursi sekurang-kurang. Walhal dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama tak ada pun semayang atas kursi. Mazhab Maliki yang moden, mazhab Maliki, ulama mutaakhir mazhab Maliki yang berijtihad bahawa boleh semayang atas kursi. Sebab tu kita tengok banyak kursi di Masjidin Nabawi. Masjidin di Arab Saudi ni mazhab terkenal pertama rasmi Hambali. Mazhab kedua ikut sejarah iaitu Maliki. Imam Malik duduk Madinah. Di kursi banyak. Kita bukan mazhab Maliki. Itu mazhab Syafi'i dan jumhur ulama pun dia ikut hadis. Bila ikut hadis duduk duduk orang panggil duduk tawarruk ataupun duduk iftirash. Kalau tak boleh diri, fa illam tastati' fa qa'idan. Boleh salli qa'iman, sembahyang diri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Tak boleh diri, musmayang duduk. Duduk tu lalu dirujuk kepada hadis-hadis lain. Maka ulama buat kesimpulan maksud duduk itu sebagaimana Nabi duduk dalam sembahyang, iaitu iftirash atau tawarruk. Yang ketiga murabba'. Mutarabbi'. Murabba' ni duduk sela. Tiga. Iftirash, tawarruk duduk macam tahiyat akhir, iftirash macam tahiyat awal. Murabba', mutarabbi', duduk bersela macam kita duduk semua. Nabi rajin duduk sela gini. Tu cara Nabi duduk dalam sembahyang pun pernah. Jadi tu option atau pilihan bila kita tak boleh berdiri. Bukan duduk atas kursi pun.
Duduk atas kursi ni mazhab Maliki. Orang kita ambil man ni tak tahu duduk atas kursi. Orang boleh duduk atas kursi bila tak boleh duduk macam tadi. Dia ikut lepas tu fa illam tastati' fa ala jamb. Tak boleh duduk. Jengeng menghadap kiblat, lambung kanan ke bawah. Nak menghadap kiblat. Kepala alik nu. Alik kanan. Tu aturannya. Dia tak boleh kita reka lain. Jadi reka lain antaranya duduk atas kursi tu reka lain. Bukan mazhab Syafi'i. Sebab ada fatwa ulama luar pada mazhab Syafi'i itu duduk mana-mana keadaan duduk sekalipun walaupun atas kerusi. Tu bukan mazhab Syafi'i itu. Jadi tegak duduk hak Nabi ajar dulu, hak difatwakan dalam mazhab. Tak boleh sangat kau pergi duduk atas kursi. Maknanya di sisi mazhab Syafi'i kalau tak boleh duduk cara lain itu duduk atas kursi baru sah. Dalam keadaan rokok ni maka tak ada masalah rokok dalam keadaan duduk bila bagi orang yang tidak mampu. Hak tak bolehnya orang mampu rokok dalam duduk atas kursi go. Tak boleh kan? Mampu kena macam biasa. Mampu tak mampu kita tengok kita uzur dekat mana. Uzur dekat kiam, uzur dekat duduk. Ada ke orang tak boleh duduk rapat sebab buasir. Dia tahan juga Jadi punggung tak boleh rapat atas kaki. Tak boleh iftiras, tak boleh tawarruk, tak boleh murabbak. Dia tahan kan tunduk gitu. Dia baca lama duduk antara dua sujud ataupun tahiyat berasa tak boleh lama. Duduk je sakit lalu. Sama ada sakit pinggang ataupun buasir. Dia orang gitu je kena buat pilihan. Lagu mana dia selesa. Sebab telah terganggu padanya menyebabkan hilang khusyuk. Maka dia boleh pilih cara lain yang selesa bagi dia. Lepas tu cara-cara selesa tu mengikut kepada hak hadis ni. Tak boleh duduk tambui kena punggung. Duduk iftirah kena. Duduk tawarruk kena. Duduk murabbak kena. Geng-geng. Papa punggung tak kena bawah. Geng-geng. Ala jambin. Gitu. Dia boleh gitu. Kena ikut dulu aturan dalam hadis bu. Dengan tamak nino kita sebut dah. Dia tenang anggota sekurang-kurang qada bacaan subhanallah. Dia tak timbul lah sebab masa tu rakaat tu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim tu padang dah. Jadi ada tamak nino kecuali tangan dia tu gim mari. Dah lah rakaat gim mari kok garu situ garu sini. Tak ada tamak nino tu walaupun dia baca subhana rabbiyal azim 7 kali pun. Tak ada tamak ninah. Tamak ninah tenang anggota. Jadi tamak ninah ni kena tengok walaupun sekejap tapi dia tenang. Dikira sah tamak ninah dia dengan qada subhanallah sahaja pendek. Orang yang baca siapa ke 3 kali bergaluh subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mulut baca tangan kokak. Garu situ garu sini. Tak ada tamak ninah walaupun panjang rakaatnya. Yang menceraikan antara anggotanya dan tunduknya. Antara anggota dan tunduk masuk mencerai antara anggota dan tunduk tu kait dengan tamak ninah sani lah. Dia kembali kepada hak tadi. Kita turun rakaat. Dua tangan duduk lutut. Jangan dikosak yang lain daripada rakaat. Maksud dia rakaat itu kerana rakaat ibadat, bukan kerana rakaat nak tunduk daripada orang libah dang ataupun lainnya. Semayang dalam hutang dia pun rokok tu nampak ke lalu nak terbang kat dia ke ni nampak semua dia pun rokok. Dia rokok tu niat nak elok daripada ke alang-alang rokok subhanarabbiyal azim. Dia niat elok daripada ke. Tidak sah rokok tu kerana niat kerana lainnya. Tu maksud sinilah. Ni nadir berlaku ni jarang, tapi kalau berlaku kena gitu. Tak boleh niat lain rokok tu. Tengah-tengah semayang mari raja yang zalim. Jadi raja yang zalim ni amalan rakyat dia kena tunduk rokok ke dia. Rokoklah dia. Rokok bukan kerana ibadat kepada Tuhan, tunduk kepada raja. Itu lagi berat. Tidak sah sembahyang kerana rokok kerana lainnya. Bahkan berdosa besar kerana rokok kepada
makhluk. Hukum rokok kepada makhluk berdosa besar. Syirik dah. Ulama Usuluddin kata hak syirik sujud. Rokok dan sujud haram, dosa besar belaka. Tapi dosa besar sujud tu keluar daripada agama. Murtad sujud ke orang. Rokok berdosa besar. Tak kafir lagi. Setengah ulama kata kafir. Jadi tak boleh. Learning rokok biasa, manusia rokok dalam persembahan, relax je. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau buat persembahan, tak kira lah sekolah rendah dia ke pra sekolah ke sekolah menengah ke, buat persembahan. Ni tunduk ni. Share tunduk. Jangan tunduk, dosa besar. Relax kita tunduk ke orang. Ketundukan ni kepada Allah Khalik semata-mata. Kita buat persembahan, kita tunduk ke orang. Tunduk kerana persembahan, pentas, tunduk kerana menghormati pemimpin, raja. Tak kira lah. Haram dosa besar. Kalau sujud tak timbul dah, biasa kita tengok tempat kita. Tapi kalau Thailand, negak tu. Tu sama dengan sujud dah. Hukum dia tu syirik. Sembah raja dia. Raja dia tu macam Tuhan lah bagi dia. Agama dia. Jadi rokok pun tak boleh. Kita kata bukan aku rokok dah mayat dak. Koda dia tu macam rokok dah. Maknanya kalau mu tunduk tu tanganmu sapal lu tu. Tu dosa besar kepada makhluk tak boleh. Jadi nak tunduk-tunduk kepala sikit aje. Orang masuk dewan kata masuk dewan kena tunduk. Tunduk sikit sudah. Tunduk gitu je. Tanda hormat. Ni siapa tu gitu. Ingat segi amalan cium tangan. Amalan cium tangan, kita nak cium tangan, tak cium tangan tapi tunduk. Cium tangan ni harus di sisi mazhab Syafi'i. Sunat bagi kita cium tangan orang soleh, ibu bapa, ulama-ulama. Orang tua pada kita. Tapi kita nak budak ni dah lah hak jenis cium-cium tak dai, bukan cium tangan, cium ni. Mulut cium tangan. Dia cium dai, tu bukan cium. Tapi bila dia nak cium tu menyebabkan dia tunduk dengan tidak kerana cium. Nampak tau? Lari tau. Jadi tunduk, tak boleh tunduk. Haram tunduk ke makhluk. Tak kira walaupun dia tu wali sekalipun. Mak ayah kita sekalipun. Tak boleh. Nah kalau nak tunduk cium kerana nak cium tangan itu, tangan dia bawa kita ambil jadi kita kena tunduk. Tunduk kerana nak cium, bukan kerana nak tunduk kepada makhluk. Sebab niat kita bukan kerana tunduk, kita nak cium tangan, tak apa. Tapi tak cium tangan, jadi tunduk. Tunduk tu jadi tak kena. Dalam masyarakat kita banyak. Tahu? Senang-senang baik tak usah cium terus. Cium tu memang di sisi mazhab kita sunat cium tangan ulama, orang soleh, tak apalah. Setengah daripada ulama dak cium tangan. Dia tarik balik. Ulama-ulama daripada biasa lama daripada tengah-tengah ni, kalau aliran athar ataupun yang panggil aliran salafi, orang-orang yang berpegang pada mazhab Hambali, ni tak cium tangan. Dia tak boleh haram. Cium tangan ni tak boleh. Maknanya terlalu orang panggil dia takut masuk dalam memuja. Di sisi dia barang khilaf waktunya. Nak khabar itu mazhab Syafi'i boleh cium, tapi cium tu lah, jangan dok cium. Oleh kerana dok cium jadi tunduk saja. Tak boleh. Kepada Khalik, kepada Allah sahaja. Banyak masa dah. Jangan dikosak yang lain daripada rokok. Itulah kita contoh dia. Tunduk kerana lainnya, seperti tunduk kerana bahaya, tunduk kerana sesuatu yang datang. Tahu? Kita memayang kat pitu, kat tikak. Kita memayang kat tikak. Tahu? Orang yang pergi buka tikak tu nak kena kita pun tunduk. Betul lah dengan rokok semayang. Kita niat benda apa? Kalau kita niat rokok tak apa. Kalau kita niat nak elok daripada kena kepala kita, maka tidak sah rokok kita. Itulah umpama ni, contoh misal yang dibuat. Biasanya kerana ketakutan, tu rokok tidak sah, dikembalikan diri semula. Bila tidak sah tu, diri balik, rokok balik.
tak timbullah menambah rukun diri tak ada. Diri kerana nak rokok balik, kerana rokok itu kita buat kerana takut, kerana lainnya, kerana makhluk. Diri balik, rokok balik. Wallahu ta'ala mana dah habis lagi sikit lagi belum? Tidak. Dan yang akmalnya hak sempurna. Kita tunjuk dah di perbuatan kan. Disamakan belakangnya dan tengkoknya. Tengkok ni dengan kepala lah. Tekok kepala belakang. Buat sama macam papan sekeping duduk belakang itu. Dan mendirikan dua lututnya. Dan pegangkan keduanya dengan dua tapak tangannya. Ini dua tapak tangan pegang. Tak pegang pun sah. Sempurna pegang. Tapi koda walaupun tak pegang kena sapa. Kita tak pegang. Tapi koda dia masa kita tunduk itu tangan kalau kita letak lutut sapa. Dan menceraikan segala anak jarinya ke kiblat. Menceraikan anak jari ke kiblat ni buka gitu maksud dia. Ke kiblat kita pegang kepala lutut, jari kita tu seolah-olah ke kiblat ni zahir jari. Ya. Dah dengar jauh ni. Mana? Turun bawah pada lutut. Sah dengan makruh bil karahah. Orang turun gini hukumnya sah bil karahah. Karahah maksudnya makruh. Sah. Saya pernah biasa mayang satu masjid, tok imam dia turun bawah pada lutut lagi tangan. Tak tahu apa. Mungkin dia minat Bruce Lee, Jet Li. Tahu. Dia turun bawah pada lutut tangan dia. Dia lurus. Hukumnya sah dengan makruh. Kerana yang ditunjukkan pegang kepala lutut. Di belakang dia tu lebih daripada hang. Sekarang turun lagi. Sah mayang tu. Tidak jauh. Hak tak sah, tak sapa tahap. Tangan tak sapa pun kepala lutut. Dalam keadaan biasa normal, orang normal maksudnya macam kita semua. Kalau tangan tu macam orang hutang, nak kata gua dengan tangan panjang. Kena ukur koda normal orang. Tak biasa. Tangan yang panjang nilai bawah. Dah memang setuk diri pun boleh setuh lutut. Kena koda normal orang. Urus orang gitu belakang kena tunduk, nampak tunduk gitu. Baik, habis itu. Wallahu taala alam. Ada lagi muskil hak bagian rokok ni. Baca rokok, bacaan hak tu sunatlah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Kalau jadi tu imam kena ingat beringat 3 kali. Qada 3 kali ni yang dianjurkan. Lebih pada 3 kali makruh. Sebab pendapat dhaif boleh 5 kali kita baca. Bersalahan hukum atas makmum lain. Jadi makmum dia bergantung kepada tu imam. Kita kena baca 3 kali juga. Padang bila kata tu imam baca 3 kali. Tapi kalau tu imam lama kita baca 5 kali, 7 kali pun tak apa. Selagi mana tu imam dak iktidal. Sebab dalam semayang jangan diam begitu saja. Maka tempat tu zikir. Tu imam tak boleh baca dalam semayang fardu lebih pada 3 kali. Makruh hukumnya di sisi pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Pandangan dhaif 5 kali. Okey. Wallahu taala alam. Ya betul. Memang ada 3, 5, 7. Kalau semayang seorang kita boleh baca sampai 7 boleh. Kalau tu imam tak boleh. Tu imam sekerak 3 kali sahaja. Semayang seorang tak apa. Baca 5 banyak pahala. Seorang tak apa. Walaupun semayang fardu seorang. Semayang berimam, tu imam makruh baca lebih daripada 3 kali. Itu yang muktamad. Nampak dhaif tadi 5 kali tu imam boleh. Dhaif 5 kali. Sebenarnya kalau saya sendirilah, kalau saya sendiri semayang seorang, kalau seorang saya akan baca 5 kali. 5 kali ni pasal kalau kata nak bawa ke duduk antara 2 sujud tu, bacaan dalam duduk antara 2 sujud tu lama. Kalau saya baca 3 kali, saya akan baca pendek untuk
Doa dalam duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni, itu panjang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa saat? Lepas tu duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau di sini orang baca panjang lambat, dia akan jadi duduk antara dua sujud lebih panjang daripada sujud. Sedangkan duduk antara dua sujud rukun pendek. Sujud adalah rukun panjang. Bila rukun panjang, sujud mesti lebih lama daripada duduk antara dua sujud. Ini kalau kita perhati, ia akan menandakan kebijaksanaan atau kecerdikan untuk imam itu sendirilah. Ia akan pandai membezakan. Ada tua. InsyaAllah kita sambunglah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.